Bab pertama, kelebihan bulan Ramadan. Hadis pertama, Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami pada hari terakhir bulan Sya'ban, "Wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang pada bulan itu terdapat satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari berterawih sebagai satu amalan sunat. Siapa yang cuba menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain, dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain. Bulan itu adalah bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Para sahabat radhiyallahu anhum lalu berkata, "Bukanlah setiap orang daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar, atau seteguk air, ataupun sesisip susu orang yang berpuasa untuk berbuka." Bulan itu adalah satu bulan yang bahagian awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan keampunan, dan akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Perbanyakkanlah pada bulan itu 4 perkara. 2 perkara yang dengannya kamu dapat meredakan Tuhan kamu dan meredakan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak kamu perlukan. Ada pun 2 perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu dengan adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ucapan la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Manakala 2 perkara yang tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Keterangan: terdapat perselisihan dalam kalangan para muhaddisin terhadap kredibiliti beberapa orang perawi hadis ini. Namun demikian, hadis riwayat mereka ini masih boleh diterima dengan alasan bahawa pertamanya, hadis ini merupakan hadis fadail, dan keduanya, kebanyakan isi hadis ini disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Beberapa perkara dapat diketahui daripada hadis ini. Pertamanya, perhatian yang diberikan oleh Nabi SAW
secara khusus pada akhir bulan Sya'ban untuk memberi penerangan dan peringatan kepada orang ramai agar tidak satu saat pun daripada bulan Ramadan Mubarak berlalu dalam keadaan lalai. Kemudian dalam peringatan itu, selepas menerangkan kelebihan keseluruhan bulan tersebut, Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah menarik perhatian kita secara khusus kepada beberapa perkara lain, terutama sekali ialah Lailatul Qadar. Pada hakikatnya Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat penting. Penerangan tentang Lailatul Qadar dalam kitab ini akan dikemukakan dalam bab yang kedua nanti. Selepas itu Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa pada bulan Ramadan dan telah menjadikan berdiri pada malam harinya, yakni solat tarawih, sebagai satu amalan sunat. Daripada kenyataan ini dapat diketahui bahawa perintah untuk solat tarawih datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Mana riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW mengaitkan perintah itu kepada dirinya dengan berkata, saya yang menjadikan solat itu sunat, membawa maksud penekanan, iaitu Rasulullah SAW sangat memberi penekanan terhadap solat itu. Oleh kerana itulah semua imam mazhab bersepakat bahawa solat tarawih adalah sunat. Ditulis di dalam kitab Al-Burhan bahawa dalam kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya kecuali golongan Syiah. Hadrat Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Delawi rahmatullah alaih telah menukilkan dalam kitabnya Masabata bis Sunnah daripada setengah kitab fiqah bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat meninggalkan solat tarawih, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Di sini ada satu perkara penting yang memerlukan perhatian khusus, iaitu orang ramai menganggap bahawa sudah memadai dengan mereka bersolat tarawih dan mendengar seluruh Al-Quran dibacakan dalam 8 atau 10 malam awal Ramadan di mana-mana masjid, dan selepas itu mereka terus rehat, tidak bertarawih lagi. Perlu diperhatikan di sini bahawa terdapat dua sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih adalah satu sunnah tersendiri, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang susah untuk berada pada satu tempat kerana perjalanan atau sebab-sebab yang lain, adalah baik jika mereka dapat mendengar bacaan seluruh Al-Quran dalam solat tarawih pada beberapa hari permulaan bulan Ramadan supaya tidak ketinggalan daripada mendengar seluruh bacaan Al-Quran. Kemudian sekiranya ada peluang, maka dia seharusnya bersolat tarawih. Dengan cara ini, mendengar keseluruhan bacaan Al-Quran tidak terabai dan urusannya pun tidak terganggu. Setelah menyebut tentang puasa dan tarawih, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadah fardu dan sunat. Pahala satu amalan sunat dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain, dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Setiap daripada kita tidak perlu merenungkan setakat mana kita mengambil berat terhadap amalan fardu, dan setakat mana terdapat peningkatan dalam amalan sunat pada bulan yang diberkati ini. Kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada di antara kita yang tidur semula selepas bersahur sehingga solat subuh terpaksa diqada, ataupun setidak-tidaknya akan terlepas solat berjemaah.
seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan ketika bersahur dengan mengqada satu perintah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau setidak-tidaknya menunaikan solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, Rasulullah SAW telah bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Ditulis dalam kitab Muzahir ul Haq bahawa orang yang bersolat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas daripada tanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat itu.